Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah bertemu kita lagi pada bicara muamalat. Untuk menyambung perbahasan kita, sekurang-kurangnya kita mengetahui apa itu wasiat, apa itu hibah, apa itu instrumen-instrumen yang ada di dalam perancangan Islam tentang harta ini, yang mudah-mudahan kita sentiasa bersedia untuk mengagihkan harta kita semasa kita masih hidup ini sebagai satu perancangan agar ia dilaksanakan nanti bila kita meninggal dunia. Jadi pada kali ini kita akan berbicara tentang harta sepencarian ataupun dikenali juga dengan perjanjian perolehan aset bersama. Tapi popular saya akan sebut harta sepencarian. Ini dah perkataan popular sejak dulu lagi. Harta sepencarian, ya. Sepencarian. Definisi sepencarian itu maknanya ia telah dicari, ia telah diperolehi semasa bersamanya seorang suami dan isteri itu. Itu dikatakan harta sepencarian. Dia berkahwin, kemudian dalam tempoh perkahwinan beli rumah, dia beli tanah, membuat simpanan pelaburan dan sebagainya semasa dia berkahwin itu dipanggil harta sepencarian. Dan dia tak dikira harta sepencarian itu ialah harta yang suami atau isteri perolehi sebelum berkahwin. Contohnya, sebelum berkahwin itu isteri dah beli rumah atau suami dah beli tanah. Dia bukan dalam tempoh perkahwinan. Itu bukan harta sepencarian. Yang kita nak bicara ni lah harta itu diperoleh semasa tempoh perkahwinan. Semasa senang, semasa susah, kedua-dua pasangan ini mengumpulkan aset untuk diri dan anak-anak. Ini dipanggil harta sepencarian. Tetapi malangnya kita lupa. Waktu kita seronok suami isteri, waktu kita gembira berselfie sana, selfie sini, macam-macam lah kita punya ragam. Waktu kita gembira itu, kita tak fikir langsung perancangan harta sepencarian ini. Tetapi bila dah bercerai, bila dah berlaku poligami, di situlah isu timbul. Bila kita bercerai, kita tak ada buat satu perjanjian harta sepencarian sewaktu kita masih bersama. Waktu bercerai, kita kena menyediakan berbagai-bagai dokumen. Kena ambil lawyer dan sebagainya untuk bawa kes ini ke mahkamah, yang makan masa lama untuk selesai. Bahkan ada juga isteri yang dia rasa macam tak apalah, dia nak ambil harta tu, ambillah, aku dapat anak pun tak mengapa. Kadang-kadang berlaku manipulasi anak pula. Kau nak ambil harta, anak aku ambil. Begitu. Ini tidak adil. Harta sepencarian itu ialah satu benda yang kita boleh buat awal. Semasa tempoh perkahwinan ini, kita buat satu dokumen yang dipanggil deklarasi harta sepencarian, ya, untuk digunakan. Seandainya berlaku perceraian, seandainya berlaku poligami, dah ada jaminan kepada pasangan tersebut, ini harta aku yang punya. Faham? Jadi kena buat dan usaha untuk buat, insya-Allah. So saya terangkan sikit tentang harta sepencarian ini. Suami beli tanah, duit suami. Tapi suami buat satu deklarasi harta sepencarian, tanah ini milik aku, tapi 50% itu milik isteri. Boleh buat walaupun isteri tak bekerja. Walaupun isteri tak bekerja kerana jaga anak dan jaga rumah, dia juga bekerja. Khidmat dia ditagih juga oleh keluarga sebab jaga anak, jaga rumah, jaga keaipan dan sebagainya, ya, persekolahan anak dan sebagainya, menjaga maruah keluarga. Mereka juga berhak untuk mendapat harta sepencarian. Bukan mesti yang bekerja saja. Pasangan yang tak bekerja juga ada hak pada harta sepencarian itu. Ataupun dia beli rumah, suami beli rumah, maka dia buat satu dokumen sepencarian bahawa dia nak bagi rumah itu 100% milik isteri. Boleh juga dibuat, ya. Ataupun milik suami. Suami ada duit di saham sebagainya, dia bagi. Untuk saya 60%, untuk awak 40%.
Jadi kelebihan harta seperjarian ini ialah dia memberi hak yang lebih kepada suami atau isteri. Contoh, kalaulah suami meninggal, isteri kalau dia ada anak, maka bahagian harta pusakanya 1/8. Kalau dia tak ada anak, 1/4. Ya. Maka bila dia ada buat deklarasi harta seperjarian ini, satu dokumen berharga ini, maka dia boleh bagikan lebih tak kepada isterinya tadi. Di samping 1/8 boleh bagi pula harta yang lebih kepada isteri sebagai tanda kasih sayang kepada isterinya. Begitu juga isteri boleh bagi pada suami. Ini kelebihan harta seperjarian. Ya, dia juga tidak termasuk di dalam kategori harta faraid. Dia dikeluarkan di dalam kategori harta pusaka dan harta faraid. Dan deklarasi harta seperjarian ini dia berkuat kuasa. Kita sign saja dokumennya, maka berkuat kuasalah dokumen tersebut, pemilikan kepada isteri tadi atau kepada suami tadi. Memudahkan proses pembagian harta pusaka atau memudahkan proses pembagian harta seperjarian. Maknanya dah sedia dah, yang ni nak bagi kat isteri, yang ni nak bagi kat suami. Jadi mudah kita. Kalau kita buat proses harta pusaka bila pasangan meninggal, dah tahu dah ini harta ni untuk bagi secara mengikut perundangan harta pusaka, mengikut wasiat dan sebagainya. Yang ni dah ada melalui harta seperjarian. Jadi nak buat harta seperjarian ni, hartanya itu tak mengapa kalau masih lagi di dalam loan, di dalam pinjaman hutang dan sebagainya, masih lagi boleh buat untuk menjaga kepentingan pasangan masing-masing. Ya. Apakah kelebihan harta seperjarian ni? Semua pihak, suami isteri atau isteri dan isteri-isteri ni boleh memutuskan dan bersetuju dengan cara pembagian. Dia ni nak bagi begini. Yang ni awak punya pula, saya punya pula, saya nak bagi awak gini. Kita sama-sama mencari duit. Sama-sama membangunkan perniagaan. Sama-sama membangunkan, membeli rumah tanah untuk anak kita. Kita deklarasi dulu, ini buat, ini buat. Maknanya kita dah bersetuju untuk membuat pembagian itu. Dan dia memuaskan hati pasangan. Rumah ni saya beli, tapi banyak duit awak yang pakai. So rumah ni saya ingat nanti saya bagi ke awak separuh, atau saya bagi ke awak. Boleh. Maka kalau berlaku sesuatu tadi ini, kematian atau perceraian, masing-masing dah ada hak masing-masing. Dia memudahkan di sudut perundangan. Melindungi hak suami isteri. Melindungi hak suami yang bekerja, tapi dia beli rumah ni sama dengan kita pula bekerja sebagainya. Maka bila ada undang-undang di sudut harta seperjarian ini, masing-masing ada hak dia, melindungi hak kita. Ataupun kita bekerja, isteri saya sebutkan tadi tak bekerja, duduk di rumah saja, ya, maka kita beri hak pada dia, memberikan hak, melindungi hak suami atau isteri itu. Mempercepatkan proses pembagian. Saya sebut tadi, dia mudah untuk pembagian harta bila satu pasangan itu meninggal, bercerai dan sebagainya. Maka mudah kita membuat proses pembagian itu sebab telah diagihkan harta itu kepada harta sepencarian. Menjimatkan masa, prosesnya cepat. Bila kita ada buat dokumen harta sepencarian, berlaku perceraian, berlaku kematian, maka mudah kita mempercepatkan proses pembagian itu mengikut perundangan. Tiada pertelingkahan, tak bergaduh pasal harta. Kau nak harta atau nak anak? Wah, hebatnya perjanjian akhir zaman ni. Ya. Harta ni aku punya nama. Rumah ni aku yang punya nama, tanah aku punya nama. Lupa isteri juga ada jasa pada rumah tersebut. Ini berlaku. Jadi nak mengelakkan pertelingkahan semasa kita masih lagi senyum-senyum, masih lagi wangi-wangi, masih lagi happy-happy ni, kita buatlah harta seperjarian melalui perundangan Islam itu. Kemudian memberi keselesaan dan memudahkan selesa kita. Masing-masing ada hak jaminan pada harta masing-masing. Ya, walaupun suami mencari, isteri di rumah, isteri dah ada hak sebagai perlindungan dia. Ataupun suami gajinya tak mahal, isterinya gajinya mahal, tapi suami pun ada jasa kepada pembelian harta rumah tersebut, ataupun adalah perkongsian dan sebagainya, menjaga rumah sebagainya. Maka kita memberi keselesaan, membuat dia punya perencanaan awal. Jadi kesimpulannya, harta seperjarian ini memudahkan lagi kita.
semasa kita masih sihat, masih kita seronok, masih gembira ini, kita memberi satu jaminan keselesaan kepada pasangan kita. Kita buatlah deklarasi atas pencarian semasa kita masih bersama, semasa kita masih sihat. Mudah-mudahan bila kita meninggal dunia tadi, ya, pembagian tadi dapat dibagikan yang mengikut harta pusaka, yang dibagikan melalui wasiat, dibagikan melalui hibah, dibagikan melalui harta sepencarian. Mudah-mudahan kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Ingatlah tuan-tuan dan puan, bila kita mati, yang ikut kita dikubur itu pertama sekali ialah keluarga kita, harta kita, amalan kita. Setelah kita dikuburkan, dua akan meninggalkan kita, iaitu harta pusaka kita, ahli keluarga dan saudara mara kita. Yang tinggal pada kita ialah amalan takwa kita. Jadi amalan takwa inilah yang akan memberikan perlindungan kepada kita di akhirat nanti. Dan harta yang kita tinggalkan itu, yang memberi manfaat kepada waris itu, insya-Allah juga sebagai satu saham untuk kita selamat di akhirat, di mana harta itu telah kita rancangkan, kita peroleh dengan cara yang halal, maka kita agihkanlah dengan cara yang mengikut perundangan dan syariat Islam. Sekian, kita jumpa lagi pada topik yang akan datang kepada lain-lain isu. Ampun maaf daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.